أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك أما بعد. Apa khabar semua pelajar? Alhamdulillah sihat ya. Pertama sekali yang saya hormati Dr. Nik Zailan dan seterusnya pelajar-pelajar semua yang alhamdulillah lewat masuk kelas. Jadi alhamdulillah hari ini saya maafkan pada semua pelajar. InsyaAllah esok saya akan mari sini pukul 8 ya. Dan insyaAllah tepat pada pukul 8 kita akan mula kelas, insyaAllah. Dan saya nak minta maaf banyak pada pelajar semua. Esok saya mari pukul 8, saya akan mula mengajar terus. Pelajar-pelajar yang lewat saya minta maaf banyak, tidak dibenarkan masuk. Duduk sini. Duduk sini. Okey. Hari ini tak ada masalah, saya maafkan sebab ini kali pertama saya. Ya. Alhamdulillah di mana saja saya mengajar, semua pelajar kena mari sebelum saya. Saya lewat tak ada masalah, tapi pelajar tak boleh lewat. Jadi esok insya-Allah saya mari pukul 8, tepat pukul 8. Jadi mana-mana pelajar yang nak belajar dia kena mari sebelum pukul 8 ada sini dah. Mana-mana pelajar tak sampai sini pukul 8, saya minta maaf pada hari ini lalu. Okey, saya tak benarkan masuk. Saya minta maaf ya. Okey. Jadi alhamdulillah sebenarnya saya ada urusan penting pada pagi ini. Alhamdulillah saya bicara dengan sahabat saya selesai maring. Selepas asar selesai lalu. Sebab ada temu duga sebenarnya. Jadi alhamdulillah saya selesai maring disebabkan alhamdulillah saya nak tolong Ustaz Qamar dan alhamdulillah Ustaz Qamar kata pelajar-pelajar dia alhamdulillah bagus-bagus berlaku alhamdulillah. Tapi tak ada masalah lah, apa yang berlaku pada hari ini menjadi pedoman untuk kita semua. Boleh insya-Allah ya. Okey, alhamdulillah. Saya tak marah tu. Tak marah. Jadi pada hari yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya diberitahu kita akan baca hadis pertama dalam kitab Adzan. Ya, kitab Adzan daripada kitab yang saya bawa kitab Fathul Bari. Okey, syarh Sahih Al-Bukhari. Jadi yang awak bawa ni semua matan. Alhamdulillah, tahniah. Kitab ni harga mahal, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Taala. Telah lama saya nak, alhamdulillah saya dapat miliki. Dan ni wakaf kau awak semua ni? Mak masing-masing. Kau wakaf di masjid. Wakaf di masjid ya. Awak tahu dah harga berapa ni? Dekat dengan 3,000 tu. 2,000 lebih ni. Ni kitab tu. Kau berapa? Tak ingat saya harga dia. Ya. Jadi apabila ada orang bagi wakaf sini ni untuk awak belajar ya. Jadi ingat baik-baik. Esok insya-Allah mari awal. Esok hadis juga ke tafsir? Esok. Ada juga. Okey. Ya. Sebelum saya nak mula pelajaran kita pada pagi ni,
Saya nak perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Ridwan bin Abdul Ghani. Ya, umur 36 tahun. Untuk makluman semua. Okey. Jadi dalam kitab Imam Al-Bukhari, kalau awak tengok hadis pertama ataupun awak tengok selepas ditulis kitab Al-Adhan ataupun Adhan, kitab azan, dia tak orang bagi hadis, dia orang ingat apa mula-mula selepas tulis kitab tu. Dia orang ingat apa? Ayat Quran dia. Okey? Wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iban dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Imam Al-Bukhari, kalau kita perhati baik-baik ya, setiap kali dia mula setiap kitab, dalam kitab dia akan buat mari di bawah bab tadi ayat Quran dulu. Semua bab ataupun kitabul adhan, kitabul salah, kitabul adab, setiap kitab yang Imam Al-Bukhari karang, sebelum dia tulis hadis, dia akan tulis ayat Al-Quran dulu di bawah bab tadi yang sakut paut dengan bab tadi. Kalau awak tengok di kitab-kitab lain, kitab At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, lain-lain, dia tidak akan mula dengan ayat Al-Quran. Tapi Imam Al-Bukhari setiap bab dia akan mula dengan ayat Al-Quran. Okey. Sekarang ni awak semua perhati dalam ayat tadi, permulaan azan dan firman Allah. Wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iban dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Saya nak tanya awak ujung sekali. Nama apa tu? Apa? Ramli. Okey, Pi Ramli, dengar sini baik-baik. Dalam ayat ni, wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iban dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Kita sekarang ni belajar kitab apa? Azan. Dalam tu tak ada perkataan azan. Berapa disebut ayat ni dalam kitab azan? Awak jawab. Saya tanya ni bukan kata nak tahu, nak suruh awak. Boleh jawab tak? Wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iban dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Kita belajar kitab azan. Dalam ayat tadi tak ada perkataan azan. Sebab apa ayat ini disebut dalam surah ni? Ataupun soalan yang kedua, soalan lain, di manakah azan dalam ayat ni? Okey, awak boleh jawab? Tak boleh jawab, tak ada masalah. Okey, awak ni boleh jawab? Ya? Ada nak jawab? Nadaitum. Tengok ayat, wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iban dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dalam ayat ni dia sebut wa idza nadaitum. Perkataan nadaitum, makna apa nadaitum? Memanggil, mengajak, ya. Jadi di sini makna azan ialah ajak, panggil, seru, suruh orang mari. Jadi sebab itulah azan, makna dia ialah, azan menurut bahasa bererti i'lam, pemberitahuan, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 3 yang berbunyi, wa adhanum minallahi wa rasulih. Azan dalam ayat ni, wa adhanum minallahi wa rasulih, bermakna pemberitahuan. Tapi dalam ayat ni, wa adhanum minallah, ada tak ayat situ? Wa adhanum minallah. Dalam kitab Fathul Bari ada. Ayat wa adhanum minallahi wa rasulih bukan makna azan tu. Walaupun dia perkataan azan, bukan dia makna azan yang kita nak belajar. Dari ayat pertama tadi, azan makna dia beritahu. Di sini wa adhanum minallahi wa rasulih, pemberitahuan daripada Allah dan Rasul.
Sebab saya nak tegas sekarang ni mula-mula perkataan azan dari segi bahasa, menurut bahasa al-lughawi. Azan lughatan, ya. Kata azan diambil dari kata al-adhanu yang bererti al-istima', mendengar. Dalam bahasa Arab, telinga dipanggil apa? Makcik tahu makcik? Telinga panggil apa bahasa Arab? Telinga dipanggil udhunun. Nah, udhun, telinga. Dan alhamdulillah manusia mendengar melalui perut ke? Telinga dengar. Ke ada dengar ke perut? Tak ada dengar ke perut. Dia manusia dengar ke telinga. Apabila dengar ke telinga, panggilan tadi dia sapa ke telinga. Dan diberi nama al-adhan, iaitu al-istima'. Ya. Jadi Qurtubi dan lainnya berkata, meskipun lafaz atau ungkapan azan itu sangat simple, namun telah mencakupi masalah-masalah akidah. Qurtubi kata azan tu dia ajar dah akidah. Sebab dia bermula dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dan diakhiri juga dengan La ilaha illallah, tauhid juga, ya. Okey, itu secara rekah. Okey, sebelum saya nak terang bab azan sini, saya nak bagi tahu pada pelajar-pelajar semua yang saya hormati semua, kisah bermulanya azan dia tak ada dalam kitab Bukhari. Yang ada ialah di dalam kitab Sunan Abi Dawud, hadis nombor 499. Tulis Sunan Abi Dawud nombor hadis 499. Ni kita awak baca ni, kita ni dah nombor hadis Sunan Abi Dawud 499. Tulis dah? At-Tirmidzi nombor hadis 189. At-Tirmidzi, Tirmidzi pun boleh, Tirmidzi pun boleh. Dan setengah ulama kata Turmidzi pun boleh. Tapi yang masyhur Tirmidzi. Okey, boleh tulis ni. Dengar sini ni, kalau tak faham, akak tangan. Jangan tanya tu, angkat tangan dulu. Nah, saya ni bahasa Malaysia kurang fasih. Kalau bahasa Urdu insya-Allah, dan bahasa Arab. Okey. Sekali lagi, Sunan Abi Dawud nombor hadis 499, At-Tirmidzi 189, Ibnu Majah nombor hadis 700 ne. Saya sebut hadis ni nombor-nombor hadis sebab hadis ni dia tak ada dalam kitab Al-Bukhari. Dia tak ada dalam kitab Al-Bukhari. Dia ada dalam tiga kitab ni ya. Hadis gapo tak ada dalam kitab Bukhari? Hadis permulaan macam mana nak sebut azan. Sebab sahabat-sahabat semua bersama Rasulullah, mereka kata orang Yahudi dia ada cara dia untuk panggil orang mari solat. Cara dia lah sembah Allah. Orang Nasara menggunakan loceng, ting ting ting, loceng tak. Orang Islam macam mana nak ajak orang mari semaya? Sahabat-sahabat mesyuarat lah sekali, tak tubik jawapan. Saya nak secara rekah, ya. Abdullah bin Zaid dia bermimpi. Ingat, hadis ni tak ada dalam kitab Bukhari. Yang ada 3. Sunan Abi Dawud nombor hadis 499, At-Tirmidzi 189, dan Ibnu Majah 700 ne. Ya. Jadi kisah ada dalam kitab, tiga kitab yang saya baca tadi, kisah dia kisah Abdullah dia bermimpi. Rekasan mimpi, dia bermimpi lafaz azan. Makna lafaz azan ialah perkataan-perkataan yang disebut dalam azan. Pagi esoknya dia bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu Nabi, dia kata semalam aku bermimpi
bahawasanya untuk panggil orang mari semaya kita kena azan dengan lafaz-lafaz ni, ya. Dan apabila Rasulullah dengar lafaz-lafaz yang dibaca oleh Abdullah bin Zaid, maka Rasulullah SAW arah Abdullah rayak ke Bilal bin Rabah, supaya Bilal azan. Sebab apa Rasulullah pilih Bilal? Nombor satu, sebab suara Bilal kuat. Nombor dua, sebab Bilal ni suara dia sedap. Kalau orang suara sedap kita dengar deh. Kalau Tok Bilal azan kena pula waktu subuh, suara supaya hatu, takut juga tak? Allahu Akbar, tak sih. Tapi kalau Tok Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Bila Tok Bilal azan sedap ke, tak mari juga masjid. Tak. Ramai Tok Bilal azan sedap. Ada masjid sedap Tok Bilal dia. Saya tak minat dengan Tok Bilal tadi. Pergi masjid subuh tolong ya. Dia bila orang gila azan ramai mari. Satu kisah di masjid tu, pukul 10 pagi ada orang azan. Azan tu pakat mari habis, seluruh kampung pakat pergi tengok masjid tu. Pergi ramai-ramai berlari kat masjid tu. Pergi tengok-tengok, oh dia ni gila, dia ni azan ni. Dia kata, mu gila ke azan masa ni? Orang kampung pakat kumpul habis pergi masjid nak tengok orang gila mana azan pukul 10 pagi. Mana ada waktu solat masa tu? Kalau ada waktu solat duha pun bukan kena azan. Last sekali orang gila tu jawab, oh pak mu gila, hak azan sebenar pagi tadi tak ada siapa mari masjid. Bila aku azan pakat mari habis. Ha tu. Okey. Kisah azan, bermulanya azan. Bermulanya azan, lafaz azan tadi, hadis tak ada dalam kitab Bukhari. Hadis ada 3 kitab, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dan dalam hadis tadi, apabila Bilal azan, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, dia dengar azan tadi, dia pun lari pergi masjid, cepat-cepat pergi masjid, dan dia bagi tahu Rasulullah, wahai Rasulullah, lafaz hak Bilal baca, hak ni dah aku dengar semalam. Aku mimpi juga. Sayyidina Umar mimpi juga. Hak saya cerita tadi, nak tahu bukti, boleh tengok dalam kitab, 3 kitab. Okey. 3 kitab ni paling tinggi sanad dia ialah Hasanun Sahih ataupun Sahih Hasan, Hasanun Sahih. Saya nak tanya pelajar semua, bapa tak ada hadis kisah pasal 2 orang sahabat bermimpi tentang lafaz hadis? Bapa hadis ni tak ada dalam kitab Bukhari. Kitab Bukhari kitab yang hebat. Tak adalah kitab yang paling hebat dalam kitab hadis, ialah kitab yang Bukhari. Tapi sebab apa hadis kisah pasal sahabat bermimpi, bermimpi tak ada dalam kitab Bukhari? Bapa? Okey, saya nak tahu soal. Tengok saya belakang. Awak jawab. Bapa? Jangan takut, saya bukan nak marah, dok, nak tahu je. Sebab apa Imam Bukhari tak tulis hadis ni dalam kitab dia? Okey, Syekh, ada jawapan? Tak ada. Anta? Aywa, Masya Allah. Izzat, Masya Allah. Tahniah Izzat. Tahniah. Oh, kembali hidung Izzat. Tutup hidung tu. Imam Bukhari dia tidak letak hadis hok diriwayat dalam 3 kitab tadi. Kitab Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. 3 kitab ni ada hadis tentang mimpi sahabat. Tapi Imam Bukhari dia tak tulis dalam kitab dia. Apa? Sebab tak cukup syarat. Imam Al-Bukhari, setiap hadis yang dia nak tulis dalam kitab dia, dia ada syarat. Ya? Macam ustaz ngajar, setengah ustaz dia ada syarat. Nak masuk kelas aku, jangan masuk selepas aku. Contoh kata. Ya? Setengah ustaz tak apa. Mu nak masuk, tak saya masuk sudah. Tapi saya sendiri, syarat saya ngajar,
Dalam kelas lah, kalau ada masjid lain tak okey orang mari tubik-tubik mu, tak boleh gitu ke. Kalau saya mengajar dalam kelas, pelajar mesti masuk sebelum saya. Kalau pelajar masuk selepas saya, dia tidak dibenarkan masuk kelas. Itu syarat saya. Bukan syarat ni semua ustaz boleh pakai, tidak setengah ustaz tu dia saya ada sebab. Apa? Sebab kalau pelajar tu masuk selepas saya mengajar, benda saya royak tadi dia tak tahu. Banyak tadi saya royak ke? Betul tak? Nombor hadis. Kalau hak lewat mungkin tak ada, okey, tak ada masalah. Okey, bukan tak ada masalah lewat dak. Jadi Imam Bukhari, okey, di antara sebab dia tak tulis hadis, tiga hadis tadi, tiga yang disebut dalam tiga kitab, hadis tadi tak sebut sebab tak cukup syarat. Saya sebut dah tadi. Okey. Hadis tadi hak pasal mimpi, martabat dia hasanun sahih. Dia bukan sahih 100%, bahkan hasanun sahih. Dan tidak bermakna hasanun sahih dia tidak sahih, tetapi dia tidak sahih 100%. Dan boleh dipakai. Lauk hak sedap tapi kurang masin, tak boleh makan ke? Boleh, cuma kurang sedap sikit tu je. Dan Imam Bukhari ni bapa dia buat syarat gitu. Dia mesti buat syarat sebab masing-masing ada cara tersendiri untuk mengarang kitab. Saya nak bagi tahu pelajar semua, okey? Kalau polis lah polis kau askar ni. Saya tahu sebab polis saya nak masuk askar. Dia tak cukup syarat apa-apa. Ada lagi dada kurang tinggi sikit, dada kepeh. Dada tu dia kena ada syarat dia berapa inci dada lelaki ke? Tak, kalau tulen apa tak boleh. Pelik ni. Dia cukup lekat mata hidung ada habis. Ada seorang orang saya, subhanallah, dada dia cukup molek, body masya-Allah, bukan setakat sini ya. Saya tak dulu masuk askar sebab body tumbuh di perut. Body kata molek. Gi tu munduga boleh tak boleh terima. Lari laju. Tak. Ni paping banyak. Habis benda dia buat. Tapi dia ada sikit kecacatan. Bila dia sengih, gigi tak ada, tak boleh terima. Gigi tak ada, tak boleh terima. Tapi gigi tu dia guna ke boleh? Nak kekos apa? Tapi tu syarat dia nak buat kan? Imam Al-Bukhari syarat dia nak hadis dalam kitab dia ni sahih. Sahih 100%. Siapa dia pergi merantau, awak sekarang ni masya-Allah tak perlu merantau, ustaz merantau nak bagi nganjau ni. Imam Bukhari merantau, tiba-tiba Imam Al-Bukhari dia tengok seorang perawi hadis, dia tipu seekor kuda je, tipu. Dia tipu binatang. Dia buat macam kata ada makan ni, mari. Krur, ada cara panggil ke? Cara panggil kuda kan? Ikutlah siapa bawa kuda. Kalau ayah krur gitu deh. Kalau kambing, oi mari sini. Contohlah. Jadi kuda mari tiba-tiba makannya tak ada. Dia telah tipu kuda. Imam Al-Bukhari tak ambil hadis dia. Jangan main Imam Al-Bukhari. Dia teliti sungguh. Dan dengar cerita saya tak tahu, sebelum dia letak hadis, sebelum dia tulis hadis dalam kitab dia akan solat sunat 2 rakaat. Ni saya tak ingat lah ni. Sahih atau saya tak ingat. Okey, seterusnya. Imam Al-Bukhari seperti mana saya bagi tahu, dia di antara mereka yang setiap kali ditulis bab, dia akan tulis ayat Quran dulu baru start dengan hadis. Dia tak akan tulis hadis dulu. Tak percaya lepas ni awak boleh cek mana-mana kitab. Ya. Okey. Lafaz azan semua tahu belaka ni. Sekarang ni saya nak tanya pelajar-pelajar semua. Allah. Ini kitab yang saya bawa ni kitab Fathul Bari. Setebal ni semua ni sebanyak 780 muka surat. Fathul Bari dia sejilid ni muka surat dia sebanyak 780. Dia bincang setajuk je, azal je. Apa sebab apa dia bincang setajuk banyak gini? Menunjukkan kehebatan azan tu sendiri.
Azan tu hebat. Dalam satu hadis, jawab azan, lepas tu doa kepada Rasulullah SAW, Allah Ta'ala akan ampun dosa. Tapi kalau orang sebut jawab azan, lepas pada tu doa ke atas Rasulullah SAW, maka pahala dia seperti 80 tahun semaya. Itu hadis, itu palsu. Tak usah kata hadis palsu. Mana jawab? Kalau ada, tunjuk bukti lah. Buktinya ialah Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala akan ampun dosa selepas ni. Kita nampak azan, jawab azan, tiba-tiba doa kepada Rasulullah SAW, Allah Ta'ala ampun dosa. Benda kita nampak remeh dia. Terus tanya, masing-masing tanya, dalam sehari berapa kali kita jawab azan? Subuh azan sendiri bilik tak? Tak semayang masjid, kita azan kita jawab. Kita tu email, kita tu bila habis kita. Dalam sehari 5 waktu solat, berapa orang di antara kita dia jawab azan 5 waktu solat? Berapa orang? Jawab azan betul-betul je lah. Dan kita perhati sekarang ni, ingat molek, saya tekan sangat hari ni apa? Imam Al-Bukhari dia tulis kitab khas bagi azan saja je. Dan Ibn Hajar Al-Asqalani dia syarah sampai 780 muka surat syarah bab ataupun kitab azan. Bab azan ya syarah, bukan main. Ini menunjukkan kehebatan azan. Tetapi kita, azan itulah paling kita remeh sekali. Gis maya bila? Tak azan lagi. Apa salahnya gis sebelum azan? Dan satu kisah, seorang pokcik, kisah benar, ditanya, pokcik, apa kau pokcik ni? Mari sebelum azan, mari sebelum azan, mari sebelum azan semua. Tiap-tiap hari mari sebelum azan. Pokcik tu jawab kerana aku malu kepada Allah. Aku nak mari sebelum Allah panggil aku untuk mari semaya. Dia rasa malu. Kita ni tu bila azan duk main ke apa? WhatsApp, Telegram. Dia lagi apa salahnya berhenti kejap-kejap je berhenti. Ulama dia punya hebat, dia karang satu kitab menghormati hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita azan main-main je. Dan bila kita azan, kita tak rasa semangat azan tu. Dalam satu saya baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid ke-4 yang dikarang oleh Ibn Kathir rahimahullah, dan dia sebut dalam itu, saya tak ingat, minta maaf, semalam 2, 3, 4 kitab saya baca, saya minta maaf, saya tak ingat kitab mana. Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia ada bagi tahu, dia kata aku ni nasib baik aku jadi khalifah ya. Tapi kalau aku aku nak azan semua. Fadilah azan ni hebat ni. Kalau benda tu remeh, tak ada gapo satu, dia tak karet dah so kita ni. Tak karet dah so kita ni. Ini Imam Bukhari letak kitab siap dah. Ayat Quran pun sebut, wa idza nadaitum ila as-salati takhaduha huzwan wa la'iban dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Saya ada soalan kedua. Cuba perhati kedua-dua ayat. Ayat pertama dia sebut wa idza nadaitum ila as-salah. Wa idza nadaitum ila as-salah. Nah, ayat kedua wa idza nudiya lis-salah. Sebab apa ayat pertama dia sebut wa idza nadaitum ila, dia perkataan ila as-salah. Ayat kedua wa idza nudiya lis-salah. Dua perkataan yang berbeza, ila dan lis-salah. Ayat pertama dia sebut ila as-salah. Ayat kedua dia sebut lis-salah. Yang pertama dia sebut ila. Harfu jar ila. Harfu jar ingat tak harfu jar? Harfu jar ingat? Lam dan ila. Siapa boleh jawab? Entah ujung kali jawab. Hello. Okey, tak apa. Okey, mana? Thailand. Oh, Thailand. Kalau bahasa Thailand apa khabar dia sebut sebaidi kap, sebaidi mai. Betul tak? Ha tu. Alhamdulillah saya boleh 20 bahasa ni. Tapi apa khabar baik je. Entah? Boleh jawab? Tak boleh jawab.
Muslimat? Ada jawapan? Tak ada jawapan. Okey. Perhati baik-baik. Ingat Imam Al-Bukhari apabila dia tulis ayat dalam mana-mana kitab dia teliti juga ayat tadi. Subhanallah. Subhanallah. Berarti molek. Ayat pertama, wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwan wa la'iban dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Apabila ila shalah, ila shalah dia memberi makna umum. Makna umum ialah 5 waktu solat. Tetapi kita tengok ayat kedua dia sebab dia tulis apa? Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Min yaumil jum'ah. Ayat kedua bermakna khas untuk solat Jumaat. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Nah. Patut Allah. Fas'au ila dzikrillah. Tak mari ayat. Okey? Enggak tak mari ni. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ya? Fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Lepas tu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salati fas'au ila dzikrillah. Dengar saja waktu tu ingat ya. Tahniah. Nak tahu takut kali ya ustaz sebut. Faham ke tak? Alhamdulillah ustaz. Daripada ustaz ngajar tak di siapa sekarang ni tak faham. Oh parah. Tak faham tanya ya. Okey. Dalam ayat suratul Jumaah ya, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salati fantashiru wabtaghu min fadlillah. Ayat di sini apabila dipanggil untuk solat Jumaat, tinggal habis semua perkara. Semaya Jumaat dulu. Lepas habis semaya Jumaat, terus mustaq lalu berniaga. Dalam bab ni ada setengah-setengah orang di hari Jumaat apabila selesai saja semaya Jumaat dia terus. Ada setengah dia pakai ayat ni sebab tu dia jual tepi masjid. Dia jual tepi masjid. Berapa? Dia jual tepi masjid supaya selepas habis maya tu jual terus. Tak salah. Hak salahnya kan? Orang tu baru jual, hak tu salah tu. Kalau dia mari bagai-bagai, dia nego. Tak salah. Asal tempat dia nego tu tak ganggu orang parking kereta. Ya, jangan nego depan pintu masjid nak masuk tak boleh. Tak boleh lah. Tempat-tempat dia jual, tak? Lepas tu dia masuk masjid. Sebelum tu imam sebelum tu bila muazzin azan masa tu imam duduk tu, dia kena masuk masjid dah. Supaya ditulis dia tu di antara orang yang solat Jumaat. Okey? Dan selepas semaya Jumaat terus dia pergi nego. Apa saya sebut benda ni? Saya sebut benda ni supaya orang yang nego tadi dia niat lalu dah. Aku nak semaya Jumaat. Lepas semaya Jumaat aku akan terus berniaga sebab firman Allah Taala fa idza qudiyatis salati fa idza fantashiru fi wabtaghu min fadlillah. Apabila mu selesai semaya Jumaat pergi lalu. Di sini insya-Allah dengan niat kita beramal dengan ayat Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkat. Niat kata ni di antara arahan Allah ni lain. Antum ngaji dah ke innamal a'malu binniyat? Tak, ngaji dah ke? Jangan main niat penting tu, niat. Okey. Hari ni kita terus bicara pasal niat. Nak bicara pasal azan. Sekarang ni selesai dah. Soalan-soalan tadi, hak saya tanya tadi, alhamdulillah saya rasa faham belaka dah. Pertama sekali soalan saya, apa Imam Al-Bukhari tak sebut satu hadis yang diriwayat dalam 3 kitab tadi. Apa Imam Bukhari tak tulis dalam kitab dia sebab tak cukup syarat. Kena tahu tu. Sebab tak cukup syarat. Apa dalam ayat ni Imam Bukhari dia mari 2 ayat ni. Dan kita ngaji bab azan,
Tetapi dalam ayat ni dia tak ada perkataan azan, tetapi makna azan ada, iaitu panggil orang mari semaya. Dan matlamat azan ni nak panggil orang mari semaya dan nak menunjukkan masuk waktu. Neh, azan menunjukkan masuk waktu dan nak panggil orang mari semaya. Jangan kita tunggu orang panggil kita. Kita kena tunggu di masjid, itu yang terbaik sekali. Jawab azan. Mudah jawab azan. Neh, mudah jawab azan. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Boleh tanya? Nama gapo entah? Idris. Rambut entah macam mana? Okey. Entah ni rambut supaya awan anu. Mana awan anu tak ada dah? Sabah tu gimana? Sarawak tahu, pelajar lama. Okey, ada soalan? Tak ada soalan. Okey, kita teruskan. Azan. Satu soalan yang hebat. Soalan doktor ni ialah Rasulullah SAW dia semaya sunat kebanyakannya di rumah dia. Di rumah dia. Dan memang Rasulullah SAW dia anjurkan, dia bagi tahu kita sebaik-baik solat sunat di rumah. Solat sunat di rumah. Dan itulah sunnah Rasulullah SAW. Solat sunat sama ada qabliyah atau ba'diyah, sebelum solat fardu ataupun selepas solat fardu, mesti sebaik-baiknya solat di rumah. Nah, dan Rasulullah SAW jarak rumah dia dengan masjid jauh mana? Jauh mana? Skelo ke? Bila? Jauh mana? Bersebelahan. Bersebelahan. Jadi Rasulullah dia tok imam nombor satu. Tak? Dan sahabat dia akan tunggu Nabi. Dia akan tunggu Nabi. Nak semaya dia akan tunggu Nabi. Dan yang kedua, rumah Nabi tu dekat Telajak. Dan Nabi akan dengar azan. Dan Nabi bila pergi tu tak perlu berlari dah. Tak dekat aja. Saya sebut sini, kita sebaik-baiknya solat sunat di rumah kalau kita dengar azan. Itu yang terbaik sekali. Soalan yang bagus daripada doktor ni. Yang terbaik sekali kalau dengar azan. Tapi adakah orang yang tak dengar azan tu dia tak boleh sembahyang sunat di rumah? Boleh. Tapi dia rugi pahala jawab azan tu lah. Nah. Tapi nak buat gana? Nak buat gana supaya dapat juga pahala jawab azan. Mudah je. Buka radio. TV ada Astro Oasis 5 waktu semaya dia azan. Kita TV rumah ada, waktu azan tak buka. Dia buka bila? Tanah kubur. Oh, takut tak cerita ni tanah kubur ni. Pergi semaya tak? Tak. Jadi tengok TV, jawab azan, insya-Allah boleh pahala juga. Dan semaya sunat, lepas tu pergi masjid. Masalah sekarang ni, sebab apa saya nasihatkan lebih baik kita solat sunat di masjid bagi orang yang jauh. Orang yang dekat macam sini tak? Dekat je asrama dengan masjid, dekat je. Tak? Boleh mari awal. Macam tadi boleh mari awal pukul 8. Tak? Tak ada masalah. Dia tak jauh pun. Tapi nak awal kan? Sebab mungkin jalan tu jauh sikit. Gurau, jangan marah ya. Esok kena awal. Bagi orang yang jauh, lebih baik mari solat di masjid, ambil fadilat jawab azan dan semaya sunat dan ambil saf pertama. Saf pertama. Satu hadis, saya minta maaf, saya tak ingat, tak ada semalam. Saya tak ada nak kaji balik. Kalau ahli semua pelajar tahu, royak saya. Kalau tak tahu, saya minta maaf ya. Orang yang azan ni hari kiamat nanti tekuk dia panjang. Tapi saya tak ada nak cek balik. Sebab saya sebenarnya lama dah bila balik dari Pakistan tu, saya tak ada cara ke hadis. Tak ada nak mengajar hadis, tak ada cara ke hadis. Dia royak maring baru saya baca. Ya mari balik lah setengah-setengah kita baca tu. Cuma hak tu tak ada nak cek balik. Tapi fadilat azan ni Allahu Akbar. Dia setengah ulama kata Tok Bilal muazzin ni dia lebih hebat pada Tok Imam.
Setengah mengatakan Tok Ime tu hebat pada Tok Bilal. Yang penting dua-dua tu hebat. Tapi hebat Tok Bilal ni sikit, dia mari awal pada orang lain. Betul tak? Ke Tok Bilal mari lewat kali? Kalau Tok Bilal tu tak betul tu, ya lewat lah. Kalau Tok Bilal betul, bapak mari lewat lah. Azan masuk waktu, kena azan tu. Ya. Ada beberapa pendapat mengatakan azan telah disyariatkan di Mekah, dan setengah kata azan disyariatkan di Madinah. Pelajaran yang dapat diambil, ada beberapa hadis yang menjelaskan bahawa azan telah disyariatkan di Mekah sebelum hijrah. Seperti riwayat Tabrani dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, dia berkata, "Lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam auha Allahu ilaihi al-adhan fa nazala bihi fa'allamahu Bilalan." Nabi sewaktu di Isra Mi'raj, Allah Ta'ala ajar latih Rasulullah SAW lafaz-lafaz hadis. Jadi setengah nak mengatakan di Mekah. Ingat dia setengah-setengah benda. Kadang-kadang Rasulullah SAW dia bagi tahu sahabat lewat, ada juga. Dan ada setengah-setengah benda Nabi bagi tahu lalu. Di situ semua ada hikmah dia. Cuba kita perhati ya, Rasulullah SAW hebat dia. Di antara kehebatan Rasulullah SAW, apabila mari sahabat dia tanya Nabi, "Wahai Nabi, amalan apa paling baik sekali?" Nabi jawab pada setengah sahabat, "Birrul walidain." Mu kena hormat, mu kena khidmat kepada mu ayah mu. Kau nombor satu sekali. Bapa sahabat lain mari, mu kena semaya pada waktu dia. Sebab setiap sahabat dia ada masing-masing. Ya? Setengah sahabat ni nampak gaya malas semaya, dia royak pasal semaya. Begitulah kita. Pelajar-pelajar, ustaz kadang-kadang tanya soalan itu benar, dia malah. Jadi ustaz ni ataupun kita sendiri pelajar-pelajar, kalau ada orang tanya, tengok dia tu macam mana soalan dia. Kalau soalan dia kata, "Ustaz, rokok kalau daripada arak haram ke?" Nak jawab kan? Tapi kalau ada pada air zam-zam, haram tak? Haram tak? Rokok tu haram. Ikut daripada air zam-zam pun. Ada seorang tu dia kata, "Ustaz, boleh ke tak untuk menghalalkan rokok tadi kita celup air zam-zam?" Mari mana pelik saya. Sakut paut dengan zam-zam kan dia? Air rokok celup air zam-zam. Macam mana Dia boleh hidup ke? Ya, tahu dia letak mana? Dia bukan letak tempat ujung hok bakar tu, tempat hok letak di mulut tu. Ya, letak mana saya? Aku ni nak, aku ni. Tak ingat saya. Hak kuning letak mulut dia. Hak putih tu duduk luar tak? Ya. Ya, hak kuning. Hak dia letak di kuning, celup sikit tik. Supaya jadi halal. Astagfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti di Thailand. Jangan marah habis. Di Thailand bukan habis. Ada seorang tu dia katakan daging khinzir. Daging khinzir dia halal, dia katakan sebab masa sembelih tu baca bismillah, Allahu akbar. Daging khinzir dia tetap haram walaupun disembelih dengan baca bismillah, Allahu akbar, sebab asal dia haram. Zaman sekarang ni masya-Allah, ada seorang tu imam saya ngajar di masjid dia, dan saya tak tahu tu imam tu isap rokok. Saya tak tahu. Saya pun kata rokok haram gini. Dia kata, "Ustaz, kalau ditanya kan dia tanya pasal rokok banyak ni. Apa tak haram ke?" Dia kata ada setengah ulama kata tak haram. Ulama mana ni? Lepas pada tu baru orang kampung royak, "Ustaz, tu imam tu isap rokok." Lepas pada tu dia tak panggil saya ngajar situ. Okey. Saya terlupa nak tanya doktor. Doktor, puas hati dia jawapan saya tadi pasal Nabi semaya di rumah ya. Rumah Nabi dekat dengan sebelah masjid ya. Rumah Nabi dekat ya. Tapi kalau kita setengah tempat dekat tapi kita ni susah nak mari awal, maka kita kena latih mari awal ya, insya-Allah. Dan kalau boleh di masjid ni pakat mari azan belaka. Orang muslimat tak boleh lah, muslimin ni azan belaka. Jadi
di situ ada tak tulis hadis fa bainama hum ala dzalika ara Abdullah nida, ada di situ hadis pertama. Cuba tengok hadis pertama. Fa bainama hum ala dzalika ara Abdullah nida. Tak ada deh. Okey, dalam kitab Fathul Bari ada. Kalau awak tengok dalam kitab Fathul Bari, dalam hadis tadi dia sebut fa bainama hum ala dzalika ara Abdullah. Ara di sini ingat baik-baik, bukan makna aku tengok. Dia di sini ara ru'iyah. Ru'iyah daripada perkataan ru'yah yang bermakna mimpi. Whiteboard tak ada sini. Hilang dah. Jauhnya. Payah dah. Ara alif ra ya, tak ada titik. Ara. Satu perkataan ara bermakna aku melihat, aku tengok. Ara. Aku melihat, aku tengok. Dia asal perkataan dia daripada ra'a. Dari perkataan ra'a. Ra'a makna dia telah tengok. Kalau jumpa dalam hadis dia sebut fa bainama hum ala dzalika ara Abdullah, bukan bermakna aku tengok Abdullah. Di sini makna ara, dia telah ditakdirkan mimpi ataupun Allah Taala telah mimpikan. Itu makna ara di sini. Faham tak? Dalam kitab Fathul Majid, ya, kalau ada hadis fa bainama hum ala dzalika ara Abdullah, kena ambil whiteboard. Sebelum orang mari tu kena tengok ada marker ke tak. Takut orang mari tak ada marker. Ada marker? Okey. Enter. Pergi tolong dia. Enter. Oh, boleh ada. Okey, dengar saya akan tulis di sini dia ara yang berbeza. Ingat molek takut-takut pergi baca kitab Fathul Majid nanti duk faham ke ara tu makna dia ra'a. Jangan salah faham. Macam mana ni? Okey, tengok sini ya. Dalam kitab tadi dia sebut fa bainama hum ala dzalika ara. Fa bainama hum ala dzalika ara. Ara Abdullah nida. Okey, perkataan ni ara ni selalu kita dengar mana? Ara makna apa? Aku melihat ke? Ingat dalam hadis ni ara bukan bermakna aku melihat. Aku telah diberi mimpi. Asal perkataan ara ni daripada ru'iyah. Ho ara melihat tu, ara ho melihat tu ke? Ara ho melihat tu dia asal daripada perkataan ra'a. Ra'a ataupun ra'a. Hak ni ara ru'iyah, hak ni ara ra'a. Faham? Jangan kata fa bainama kita tengok, jangan faham molek hadis. Kalau tak ngaji, ada seorang ustaz dia kata kana? Dia kata fa bainama hum ala dzalika ara Abdullah. Aku telah melihat. Salah ni. Ini bukan makna aku telah melihat. Walaupun perkataan dia ara. Ini makna dia ru'iyah. Telah diperlihatkan dalam mimpi dia. Faham eh? Aduh. Sikit lah. Alhamdulillah. Okey.
Okey, sekarang ni masa nak habis dekat dah ni. Pukul berapa habis ni? Ya Aizat 9.30. Okey. Rehat berapa minit? Pukul 9.30 start lalu kelas. Okey, tak ada rehat ni. Rehat dah tadi. Okey. Azan ni, dengar sini ni. Ramai ulama mengatakan azan sebaik-baik azan tanpa talhin. Tanpa talhin. Talhin makna dia ialah banyak sangat. Sekarang ni azan macam-macam jenis azan. Tarannum ada. Ada setengah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu tu panggil talhin. Ataupun Mekah kan? Allahu Akbar, Allah. Itu talhin. Ataupun setengah tu panjang Ya Allah di IKIM FM. Panjang lah. Ramai ulama-ulama mengatakan itu tidak baik dalam azan. Azan yang terbaik rekah aja. Tapi bukan mana rekah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan gitu. Waktu tu koma. Azan ni biar ada lagu. Seperti saya dulu Tok Bila. Masa saya belajar Pakistan dulu selama 2 tahun jadi Tok Bila. Kita dulu tak tahu. Oh, alhamdulillah rezeki Allah Taala. Saya boleh buat 7 lagu azan. Tapi sekarang ni tak guna 7 tu. Kecuali dia mau minta juga saya kadang-kadang ada majlis-majlis tertentu, hak waktu semaya dia mau ajak saya nak suruh azan. Ya? Siap pilih lagi. Okey, azan maghrib hak ni. Isya hak ni. Oh, parah sungguh. Azan sebenarnya kalau kita nak buat lagu mudah je. Kita buat rekah. Mana? Mudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, alhamdulillah. Jangan talhin ni lagu tapi panjang lah 5 minit azan. Nyo tarik tu macam kata hanya nasar di Mekah ke? As-salat bukan as-salat, as-salat. As-salatu khairum minan naum. Tapi bukan kata dia salah, tidak. Sebaik-baik azan ringkas dan boleh kedok muslimah azan. Boleh untuk muslimah. Jangan pula pakai panggil azan sini. Gano tu bila pakai tudung hari ni. Hayang nasar, oh hari tino. Ingat tu bila pakai tudung tak sihat tu bila hari ni. Bukan gitu nah. Muslimat kena azan dan muslimat kalau dalam kawasan muslimat dia kena memperdengarkan azan dia tadi kepada muslimat sahaja. Kalau program tu melibatkan muslimat dalam masjid tetapi dia azan guna mic orang luar dengar, haram. Haram ni tak boleh. Sebab orang perempuan ni semua dia tu tak boleh nak tunjuk-tunjuk. Suara dia ni orang perempuan ni dah kena hak suara sedap. Allahu Akbar deh. Awak semua kahwin Melaka dah ni depan ni? Kahwin Melaka dah? Tak kahwin lagi? Sabar ni. Ya? Cari perempuan hak suara sedap. Tapi jangan test suara. Nak kahwin aku? Ngaji kali? Bukan gitu. Tapi kalau suara sedap, kita kecek dengan dia, dia akan panggil kita, abang, sedap deh. Ini kalau suara tak sedap, oh abang gimana abang tadi? Oh sepatu ni takut dengar. Tu lelaki balik rumah, dah lah takut lalu ke kubur. Bini, wah abang lewat semua. Allah, bini aku suara. Ya. Okey, perempuan boleh azan. Tetapi lelaki dia boleh azan untuk muslimin dan muslimat. Muslimat dia boleh azan untuk muslimat saja. Tu pun kalau parak. Kalau parak, nah. Jangan rumah itu lelaki ada, isteri dia azan, tak boleh. Suami kena azan. Satu kisah, suami ni isteri katanya royak ke suami dia, abang, Allahu Akbar abang. Semenjak kita kahwin abang tak pernah jadi tu email lagi. Semua semaya masjid abang. Gini abang, mari sekali kita semaya berjemaah. Saya nak dengar kat suara abang.
Bila sampai waktu semayang, abai pun royak ke bini dia, ginilah, awak dulu jadi tok imam. Lain kali abai pula juruh tok lelaki suruh bini jadi tok imam. Allahu akbar, macam-macam. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Dia kadang-kadang tak ada soalan ni sebab tak faham. Bukan kata awak, ya. Sebab kita tak tahu nak tanya ke apa tahu. Tapi awak semua faham lah, dah sebab tu tak tanya tu. Okey. Azan mathna. Azan 2 kali 2 kali. Makna apa 2 kali 2 kali? Kita sebut lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Deh. Asyhadu an la ilaha, itu 2 kali. Itu bermakna mathna ataupun azan 2 kali 2 kali. Bukan bermakna di sini 2 kali habis azan pula. Bukan gitu. Azan habis la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, habis itu Allahu akbar, Allahu akbar. Sah tak sihat. Makna 2 kali ialah sebut perkataan Allahu akbar, Allahu akbar tu 2 kali. Ni gimana? Ni cari tak? Okey. Hadis kedua minta Aizat baca. Maulana Aizat baca. Hadis 2 kali deh. Ke mana sah? Han simak tu. Ya? Sulaiman. Okey, teruskan baca. Ya? Kuat sikit baca. Saya tak dengar. Qala hadatsana Sulaiman bin Harb. Qala hadatsana Zaid bin Sulaiman bin Abdiyah an Anas qala min rajulan ay yasta'al fadhan wa ay yuqama. Okey, dalam Fathul Majid matan sanad hadis dia tak tulis panjang, ya. Dia tak tulis panjang dalam kitab ni Bukhari ni. Okey. Apabila kita nak baca hadis lagi kita kena baca, ya. Dengar seorang yang tak dengar siapa saya. Saya pergi dekat. Astagfirullah. Fathul Bari. Terima kasih. Terima kasih kerana tegur saya. Bukan Fathul Majid, Fathul Bari. Saya sebut Fathul Majid juga. Allah. Maaf Fathul Majid kitab tauhid. Fathul Bari. Terima kasih. Ingat kalau saya salah sebut akak tangan. Ustaz salah tu mana? Tak tahu. Jangan gitu. Okey. Fathul Bari. Apabila kita nak baca mana-mana kitab, kita kena baca qala al-musannif rahimahullah. Qala haddatsana. Betul dah tadi dibaca, cara dibaca. Qala haddatsana. Jangan kita baca hadis haddatsana, tak boleh. Qala haddatsana. Kita nisbahkan kepada orang hak riwayat hadis tadi. Kalau kita baca hadis haddatsana, siapa riwayat kamu? Qala haddatsana, itu penting dalam baca hadis. Adab membaca hadis kita kena sebut qala haddatsana. Okey, dalam handphone ni ada dia nombor hadis 570, ya.
kita kena baca qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid an Simak bin Athiyyah an Ayyub an Abi Qilabah an Anas qala umira Bilal an yashfa'a al-adhan wa an yutira al-iqamata illa al-iqamah. Nah, cara baca hadis gitu betul dah. Cara baca hadis ingat, kalau baca Quran kena berlagu, hadis pun kita kena ada cara baca. Dia baca tadi betul dah. Cuma kena buat berlatih baca hadis, jangan baca qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana betul dah dia baca saja tegur. Bukan dia, orang lain. Saya dengar orang baca hadis, dia tak ada adab baca hadis. Dia baca kan haddatsana, salah haddatsana. Qala, kena sebut qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid an Simak bin Athiyyah an Ayyub an Abi Qilabah an Anas qala. Cara baca bukan an Simakin ibnu dak, an Simak ibnu ataupun an Simak ibni. Simak jangan buh bagi atas. Kalau bagi atas jadi ike samak tak boleh. Dia simak. Simak. Jangan salah tu pada baca hadis ya. Jadi hadis ni wa an yutiral iqamata illa al iqamah. Dalam makna gapo? An yashfa'al adhan wa an yutiral iqamah. Ingat perbezaan di antara azan dan qomat. Azan dia Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Saya buat laju ni bukan qomat ni, azan ni. Kalau suruh berlagu tak salah nampak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi berapa? Berapa semua? 12. Sekian molek. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alas salah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar la ilaha illallah. 17 17. Wa an yutira al-iqamata al-iqamah. Di sini apabila sebut qad qamatis salah, contoh an yutir, makna yutir, makna di sini al-witr maknanya ganjil. Kalau genak kan genak 2 4 6 8 10. Tak. Jadi Allahu akbar genak 2 kali. Deh. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah genak juga 2 kali. Dia genak belaka. Tapi bila qomat dia kena yutir. Yutir dalam hadis tu yutir makna dia ialah ganjil. Sebab tu qomat dia sekali ya Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu Allahu akbar la ilaha illallah. Qad qamatis salat 2 kali. Tetapi semua benda tadi sosa. Itu maknanya yutir. Kena jadikan witir. Witir makna dia ialah apa? Ganjil. Dia kena ganjil. Dan awak serumah ni ganjil belakang ni. Bila nak jadi genak tak genak dah. Tak genak lagi. Bila nak genak? Tak tahu lagi. Umur berapa tahun lah ni? 40. 20 lagu kan. Okey. Jadi kau ada dah hak genak ni? Kahwin dah? Tak ada. Tak kahwin dah? Ada lagi orang tua handsome tak cari lagi bini. Okey, jadi apabila yutir, dengar faham dah makna yutir. Perkataan makna yutir ialah jadikan satu. Tapi jangan salah faham. Kegi yutir buat 3 kali qomat. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Apa witir ke? Bukan makna witir tu. Witir maknanya sesekali. Sesekali. Jangan palimo ikut dia nak buat. Maksud nak habis dah ni. Jadi baru baca 2 hadis ya. Maaf Oh ya, kalau Ustaz Komar dia ulai balik tak apa, tak payah sambung lah.
Sebab Ustaz Komar dia ngajar hadis dak lagi. Saya ni lama tak main dengan hadis ni, jadi banyak kara lupa lah. Ya, okey. Jadi ada soalan tak? Tanya soalan saya boleh jawab. Solat Jumaat ya. Apabila jemaah tu dia tak cukup 40, satu jemaah tu solat Jumaat 40 orang, boleh tak Solat Jumaat? Oh. Soalan dia, kalau nak solat Jumaat, kalau tak cukup 40 orang, boleh ke tak solat Jumaat? Dia sebenarnya gini. Dalam bab Jumaat ni, pertama sekali saya tak baca lagi pasal Jumaat, cuma saya usaha jawab hak mana saya tahu. Dalam bab solatul Jumaat, setengah orang kata kena cukup 40 orang. Dia sebenarnya bukan 40 ke bukan 40, bukan hak tu. Dia sebenarnya, kita akan jadikan satu tempat di sini tempat solat Jumaat. Di sini tempat solat Jumaat. Kita kena khususkan satu tempat yang mana sama ada masjid atau tengah padai ke, kita solat Jumaat di sini. Dan apabila kita khususkan tempat untuk solat Jumaat, lepas tu berapa orang mari pun boleh solat Jumaat. Sebab kalau nak tunggu 40 orang, ada di satu tempat, di tempat orang asli. Kita pun asli juga, bukan orang tiruan. Tak asli maksud saya asli nu. Apa dia panggil, Dabung ke mana atau Gua Musa jauh ni. Orang Islam dah sikit, tak sembahyang Jumaat dia. Kalau nak tunggu 40 orang, kita khususkan tempat solat Jumaat. Lepas pada tu sembahyang Jumaat aja. Dan kalau kita nak tunggu 40 orang, kadang-kadang setengah-setengah masjid tak ramai orang, tapi dia mari bila khutbah kedua baru mari. Rugi. Kalau gitu nak tunggu sampai bila? Hentam saja ya, start dulu. Okey, itu jawapan saya. Okey, ada soalan lain? Esok tafsir dia Ustaz Aizat. Ada Bukhari pula. Bab gapo pula esok? Sama ni. Kata tafsir? juga Ustaz. Sudah kali ni. Esok tafsir pula deh. Ada soalan? Muslimah ada soalan? Kalau tak sampai suara saya kita dengar. Tak ada soalan, kita boleh berhenti. Mafi soal? Khalas. Jadi